Sebelum saya membuat respons ataupun keputusan kepada apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Puchong, saya suka menjemput kepada Yang Berhormat Menteri yang berkenaan, kena Yang Berhormat faham apa yang dihuja oleh Puchong, sama ada pendirian kerajaan masih lagi untuk meneruskan perbahasan akta pada ketika ini atau menangguhkan kepada suatu ketika yang akan diputuskan nanti, memandangkan bahawa sekarang ini bicaraan itu sudah pun selesai, cuma menunggu keputusan daripada para hakim. Jadi apa yang dihuja oleh Puchong ialah seandainya keputusan hakim itu menyebelah kepada pihak yang mengatakan di mahkamah bahawa akta hasutan itu adalah tidak sah di segi constitution, maka apa yang kita bahas ini will become academic. Dan dia menekankan peraturan masyarakat 36(2) mengenai dengan hal subjudis, kerana apapun yang dibincang di sini mempunyai bearing sama dia akan mempengaruhi keputusan hakim dan semikiannya. Yang itu jelas. Jadi sebelum saya buat keputusan, saya mau pendirian kerjaan sama ada meneruskan perbahasan, karena saya juga terikat dengan peraturan masyarakat 15. The agenda of the government must take priority. Tugas saya ialah cuma membuat guidance ataupun ruling kepada sama ada peraturan masyarakat dipatuhi dan tidak. Sila. Terima kasih Yang Ketua. Kami mengucapkan selamat kembali bertugas kepada Tan Sri Yang Bertuah. Kita berikan penghargaan atas kehadiran beliau. Tan Sri Yang Bertuah, pihak kerajaan telah mengadakan perbincangan dengan Jabatan Peguam Negara dan mereka berpendapat bahawa perkara yang sedang dibicarakan di mahkamah dengan apa yang kita akan pindah sekarang ini bukanlah merupakan suatu perkara subjudis, kerana ianya adalah melibatkan pindaan, manakala perkara yang sedang diperbahaskan itu adalah undang-undang induk yang sudah ada. Jadi kerajaan berhasrat untuk meneruskan pembentangan pindaan Akta Hasutan 1948 ini. Masih Ahli Yang Berhormat, setelah saya mendapat tahu bahawa Akta Hasutan ini, pindahan kepada Akta Hasutannya akan dibawa pada hari ini, maka saya sendiri telah membuat penyelidikan mengenai dengan tafsiran skop 36(2), yaitu subjudis. Dalam persidangan biasanya hujah-hujah di parlimen yang berkait rapat dengan kes yang sedang dibicarakan di mahkamah, seboleh dengan bolehnya kita elakkan supaya jangan disentuh. Atas sebab apa nanti yang kita sentuh di sini, kalau ianya dipikirkan oleh speaker, dia mempunyai bearing untuk mempengaruhi hakim-hakim dan akan kita tidak bersikap adil kepada pihak-pihak yang berbicara di mahkamah itu, maka kita elakkan itu. Itu standard praktis. Tetapi dalam pada itu juga ada perkara-perkara yang patut kita bincang walaupun di mahkamah, tetapi jangan direct kepada facts case. Ada begitu. Tetapi di parlimen ini biasanya kita kata, okey, tidak apa, across the board, kalau boleh ilakanlah. Perkara ini belum pernah berlaku sepanjang ingatan saya di Parlimen Malaysia, di mana satu ordinance ataupun akta dibawa di mahkamah dan minta mahkamah untuk mengisytiharkan bahawa ianya unconstitutional. Selepas itu pula ada perkara seperti begini. Jadi apabila saya membuat rujukan kepada parlimen di luar sana, terutama dalam Commonwealth, saya baca Iskinme, saya baca authority, buku-buku daripada lain, lepas itu saya baca presiden dari mana-mana. Jadi saya dapat satu authority daripada practice Parliament of India, the biggest democracy in the world. Saya baca apa yang disebut dalam buku ini. Nama buku ialah Practice and Procedure of Parliament di Lok Sabha. Ini apa yang dia kata mengenai dengan subjudis.
the role of sub judice cannot stand in the way of legislation. Where legislation has to be brought, the lawmaking has to be done, the role of sub judice does not apply. Sebab dia ialah, if the role of sub judice were to be made applicable to the legislation, it would not only make legislatures subordinate to the courts in that matter, but would make enactments impossible because numerous cases concerning a large number of statutes await adjudication at all times in one court or the other. Maksudnya di sini ialah, apabila sesuatu rang undang-undang dibawa di parlemen dan subjudis itu kita gunakan supaya rang undang-undang itu tidak dibahas, apapun merit court case itu, implikasi yang jelas ialah seolah-olah parlemen itu pula bertanggung jawab kepada kuasa lain di luar, sedangkan parlemen mempunyai kuasa mutlak mutamad untuk membuat rang undang-undang. Kedua, kalau parlemen yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang berkhidmat untuk rakyat ini pada sesuatu ketika mendapati bahawa satu rang undang-undang itu didapati tidak menurut perlembagaan atas sebab-sebab tertentu, parlemen juga boleh mengumbal lagi satu rang undang-undang untuk mengatasi apa yang disebut oleh mahkamah tidak konstitusional. Jadi dalam soal ini saya benar-benar ambil perhatian apa yang disebut oleh Puchong, karena itu adalah soal subjudis yang belum pernah kita handle di Dewan Rakyat ini. Jadi kalau secara kebetulan Mahkamah Persekutuan menyebelahi kepada case sekarang yang dalam mahkamah ini, Puchong mengatakan bahawa apa yang kita bincang pada hari ini will become academic because they declared unconstitutional anyway. Okey. Tetapi memang begitu tugas parlimen. Sentiasa dia bekerja untuk rakyat dan biar kehakiman yang interpret the law. Kalau parlimen berfikiran bahawa kalau menyebelah nanti kepada yang berhormat Puchong punya kes, tak apa. Oleh kerana kita menghormati undang-undang penghakiman hukuman daripada mahkamah. Dan kalau pula kementerian yang berwajib melalui parlimen lagi mengubah satu rang undang-undang pula supaya apa yang disebut oleh hakim itu pada pendapat eksekutif kena mewakili kerajaan tidak betul, maka boleh lagi rangka satu rang undang-undang. Itu logik dia. Jadi apabila saya mendengar hujah Puchong, saya rasa saya dengar juga kerajaan punya hujah mau juga meneruskan akta ini, maka saya tidak nampak dia melanggar peraturan mesyuarat. Satu lagi yang dibangkit oleh Puchong ialah dia kata, saya khawatir apabila nanti kami membahas, Speaker akan menegur bahawa kami tidak boleh sentuh perkara-perkara yang akan nanti dipikirkan melanggar peraturan mesyuarat 36.2. Dalam hal ini, oleh kerana ini adalah satu perkara yang perlu juga kita dengar hujah masing-masing, saya akan bercadang untuk duduk sehingga rang undang-undang ini selesai. Kalau nanti saya dengar bahawa Puchong berhujah, yang patut saya pikir perlu saya menggunakan budi bicara saya, kalau saya tidak tegur, hujah sahaja. Karena menteri juga akan menjawab. Jadi dalam soal ini apabila nanti kita bahas rang undang-undang ini, saya mohon kerjasama ahli yang berhormat, biarlah kita berhujah secara berhema, biar itu speeches quality, kena semua masuk dalam answer. Semalam 3 rang undang-undang ditarik balik bukan pasal apa, oleh kena masa tidak mengizinkan. Bukan pasal apa, masa tidak mengizinkan. Jadi saya nak daripada pihak kerajaan, daripada pihak pembangkang, siapa para pembahas itu, pilih mereka yang benar-benar paham dengan soal ini. Pilih 1-2. Karena saya perhatikan bahawa pada peringkat jawatan kuasa nanti ada 2-3 aman-aman cadang daripada Puchong, daripada Bukit Gelugur. Jadi pilih juga di situ nanti siapa penghujah. Begitu juga di sebelah kerajaan. Karena kalau saya benarkan semua berhujah, keputusan dia juga nanti akan belah bahagian. Jadi biarlah hujah itu hujah yang benar-benar
berkualiti. Tidak ada faedah ramai yang berhujah, tetapi in the end we will end up with a shouting matches. Sudahlah itu, is enough. Tadi saya diucap baik oleh Yang Berhormat bahwa selamat kembali bertugas. Saya tidak kemana-mana Yang Berhormat. Saya menyamar, saya pergi berjalan masjid India, saya pergi Chowket. Pada ketika kamu berbahas, saya tanya macam mana impi-impi sekarang ini. Persepsi di luar dari Yang Berhormat tidak baik. Jadi saya menyamar, ini cuma saya melaporkan. Jadi kalau boleh hilangkan shouting matches itu. Kalau boleh berbahas secara berhema, tolong. Jadi supaya kita dapat bekerja dengan cara baik. Jadi dengan keputusan yang sedemikian, saya mau semua hormati, kita teruskan perbahasan, dan siapa nanti yang datang berbahas, saya duduk, saya perhatikan. Pucung saya akan benarkan nanti untuk berbahas apa saja yang disebut di mahkamah itu. Karena biasanya kalau kita di Dewan Rakyat ini, kita sebut perkara yang kadang-kadang saya tegur sekali, orang luar tak ada dapat mempertahankan. Tetapi itulah keistimewaan Pucung sebagai ahli parlimen. Apa yang diujar sini, your adversaries outside cannot complain. Oke, silakan.